Okay, ready Boleh Ada dah ke semua? Boleh saya mula? Boleh puan, ready. Lambat lagi makan masa kan, makan data kan. Jadi rasanya boleh dah kot kita start. Okay, sebelum saya masuk kepada subtopik yang baru, okay, saya nak refresh sikit, nak recap sikit latihan yang saya minta awak buat minggu lepas. Okay, tahniah, terima kasih pada yang hantar. Okay, so ini adalah Amiruddin punya jawapan. Okay, saya tak review semualah. Okay, kita buka satu je lah. Okay, lepas tu kita boleh discuss lah. Okay, so untuk soalan yang ni dia macam biasa. Untuk yang ni kita nak cari komponen daya XY plane. Okay, so dekat sini nak cari daya XY je lah. Okay, XY saja. Okay, kalau dalam final biasanya kalau soalan macam ni ada dalam 4 ke 5 markah lah. Okay, walaupun macam tak banyak 4 5 markah tu, kalau dalam final tu banyak jugalah 4 ke 5 markah lah. Sebab dia tanya direct saja. Okay, so soalan ni awak boleh tengok dalam awak punya nota. Okay, soalan nombor 1 tu dia suruh determine the horizontal and vertical component to below vector. Okay, so horizontal, mana horizontal? Ni lah. Horizontal daya ni lah. Okay. Vertical adalah daya tegak lah. Okay. Okay, vertical daya tegak lah. Okay. So, kiranya awak punya apa ni? Horizontal kan daya pada Vx. Tengok kalau daya tu diberi V, so awak akan buat V lah. Hilang. Dia gurau pula Sudah. Oh, sudah ada hilang pula. Sekejap. Open balik. So kalau daya tu V, Vx lah. Kalau daya tu F, Fx lah. Baik, Sekejap Alamak. Apa jadi? Oh, kejap. Tak tahu jadi apa kat saya punya ni. Sekejap saya share balik. Okay, nampak tak? Nampak tak saya punya ni, share screen ni? Nampak? Nampak. Hello? Nampak. Saya tak reti lah daripada PDF ni macam mana nak conteng. Dia ada highlighter je kan? Okay, so dekat sini kawan awak buat cos 60 sama dengan X per 50. So cos sama dengan opposite. Adjacent per hypo. So hypo awak 50. So adjacent awak adalah part CX. So patutnya tulis kat VX lah kat sini. Alamak, saya tak boleh, saya tak reti nak keluarkan pen kat PDF ni. So macam tu lah. So awak akan dapat VX sama dengan 25. Betul tak 25? Okay, betul 25. VY akan dapat 43.3. Okay, so positif lah sebab arrow-nya naik ke atas dan arah arrow dia ke kanan. Okay, bila dia ke atas dan ke kanan dia adalah positif lah, positif pada daya X dan pada daya Y lah. Okay, so yang B tu pun sama lah, B tu lebih kurang lah. Okay, sama je, cuma nilai je yang berbeza. So VX awak akan dapat 45.3 dan VY dapat 21 lah. Okay, sama juga kena positif-positif. Sebabnya positif, sebabnya ke kanan dan ke atas lah. Okay. So ini soalan nombor 1. Kita tengok soalan nombor 2. Nombor 2, nombor 3. Kejap Dia hilang tadi. Open. Okay. So ini soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 tu dia tak bagi gambar. So dia bagi ayat saja. So dia cakap a rope make an angle of 51 degree. So sudut kat sini 51 degree. Sudut sinilah.
51 degree. Daya dia 350. Lagi, dia bagi apa? Okay, dia suruh cari horizontal dan vertical component juga. Okay, so sama je. Okay, cara penyeraan dia sama. Okay, kalau nak cari daya X, kita buat cos 51 sama dengan Fx bahagi 350 lah. Okay, addition per hypo. So, dapat jawapan 220.3. Dan kemudian, Fy guna sin lah. Okay, sebab Fy ni bertentangan. Okay, Fy ni dia bertentangan. So, awak kena guna sin lah sebab kita nak guna opposite per hypo kena guna sin theta lah. Okay, so jawapan awak akan dapat 272 lah. Okay, last kali exercise nombor 3. Exercise nombor 3 tu ada banyak. Ada berapa daya? 4 daya. 1, 2, okay, 2, 3, 4. Okay, so biasanya soalan akan keluar macam ni lah. Okay, biasanya soalan akan keluar macam ni lah. Dia tak keluar satu lah, satu tu jarang lah. Okay, biasanya dia akan keluar 2 ataupun 3 ke 4 lah. Okay, so kita tengok sikit daya 1 apa dia buat. Yang ni siapa punya ni? Izlan. Izlan ada dalam ni? Ada Izlan? Ke tak ada? Ada. Okay, so yang ni 150, so dipecahkan. Okay, dipecahkan satu-satu. So 150 sudut 30. So F1X cos, guna cos lah. Okay, sebab sudut kat sini, X kat situ kan. Sebab adjacent per hypo. So untuk sin guna, untuk Y kita guna sin lah macam biasa juga. Okay, ni ke kanan dan ke atas, so positif 129 dan juga positif 75. Okay, so untuk yang kedua ni dia ke belakang. So bila dia ke belakang, dia akan X axis dia akan ke belakang, so dia akan jadi negatif pada X lah. Okay, so sudut diberi, tengok sikit sudut diberi 20. Okay. Okay, sudut kat sini 20. Sudut kat sini kat bawah tu. Okay, so bila dekat bawah ni, kita nak cari X ke Y kan? X ke Y. So, bila bertentangan dengan 20 ni, kita akan guna sin lah. So, nak cari X kena guna sin sebab sudut bertentangan. Opposite per hypotenuse. So, guna sin. Okay? So, ini yang saya cakap, dia tak semestinya bila X saja kita akan guna cos. Sebab sebelum sini, awak akan guna cos. Okay, ada juga kes yang bila awak nak cari X, awak guna sin lah. Okay, sin. So, awak akan dapat negatif 27. Okay, negatif so, bila dia ke belakang, kena negatif lah. Okay, dan untuk Y, kita guna cos lah. Tadi dah guna sin. Biasanya salah satu lah bila ada yang sin, kena ada yang guna cos lah. Okay, so dapat 75 positif sebab arah ke atas. Okay, yang ni tak ada masalah. Okay, cuma beza kat sini lah sin cos tu. Lagi satu daya ke bawah ni. Okay, F3. Kalau awak tengok F3 ni directed along the y-axis. Dia tepat-tepat pada y-axis. Paksi Y kan. So, bila dia tepat-tepat pada paksi Y, automatik awak punya paksi X tu kosong lah. Okay. Sebab dia betul-betul tegak. Line saya tak tegak. Sebenarnya dia tegak kan. Okay. So, dia tak ada mana-mana. Dia tidak terbahagi. Contoh ni paksi X. Paksi X. Kemudian ada paksi Y. Okay. Kalau awak perasan, yang awak buat sin cos tu. Okay. Yang awak buat sin cos ni, dia berada di antara paksi X dan paksi Y. Okay. Bila dia berada di antara, kita akan kena guna sin cos lah. Okay. Kalau dia tegak macam ni, awak boleh direct. Ambil saja. Okay. Kalau tak nak guna yang bersudut, sin cos tu awak boleh direct lah. Okay. So, direct je. Awak boleh baca terus. Paksi X, F3X kosong. F3Y adalah negatif 110 sebab dia direct ke bawah. Okay. Dia direct ke bawah. Itulah. So, yang ni betul. Tak salah kalau nak guna sin cos. Tapi kalau nak cepat, boleh ambil terus. Okay. Yang ni tertinggal. Negatif. So, kat sini ada negatif Saya highlight sikit merah. Tak boleh tukar. Tak biasa guna PDF ni. Okay. So, yang ni ada negatif So, jangan tinggal negatif. Negatif tak ada ni. So, salah. Okay.
Dan terakhir kita ada daya 100. Okey, daya 100 sudut 15. Okey, yang ni boleh guna cos lah. Cos F adjacent per hypo. So, dapat 96. So, ini Y. Y negatif. Okey, betul lah. Y negatif. Okey, sip. Okey, setakat ni ada soalan tak? Untuk komponen sebelum saya masuk kepada skala notation. Hello. Ada orang ke tak ada orang? Boleh? Boleh. Okay. Sebelum saya lupa, saya nak remind. Rabu malam kita akan buat kuis 1 Rabu malam pukul 8. Okay, kita akan buat kuis 1 melalui SIDOS. Okay, siapa yang tak subscribe lagi SIDOS tu, tolong subscribe lah. Bukan YouTube je kan, kena subscribe. Okay. Melalui SIDOS. Tolong. Okay. Kuis 1 masuk skala notation. Skala notation tu sekejap lagi saya nak ajar. Okay, hari Rabu malam. Boleh? Ada masalah tak Rabu malam? Ada kelas ke? Ada kelas ke Rabu malam tu? Tak ada kan? Okay. So, sekejap saja. Okay, kalau ikutkan jawab kuis tu 15 minit saja. 15 minit satu soalan. Okay, masuk Susah skala ke? notation. Kalau tanya saya cakap senang. Skala notation yang ni. Yang ni. Bukan yang ni. Sekejap. Skala notation. Yang ni lah. Skala notation. Okay, yang ni. Dia berkait dengan komponen tu lah. Okay, sambungan daripada komponen tu. Okay, boleh tak? Ada soalan sebelum saya masuk skala notation. Saya buka soalan. 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada. Tak ada Boleh Kita akan kuis 1 pada Rabu malam. Okay. So, sambungan Okay, so sekarang ni saya nak awak boleh buka nota awak skala notation tu. Okay, sebenarnya benda ni berkait lah. Okay, so awak punya daya komponen tu awak akan guna sehingga komponen daya tadi tu awak akan guna sehingga bab 4. Bab 4. Okay, so bukan bab 2 saja awak kena guna sin cos tadi tu. Awak akan guna sin cos tu sehingga bab 4. Okay, so seterusnya saya dah masuk skala notation. Boleh Saya teruskan. Boleh. Okay. So untuk skala notation ni dia sambungan daripada komponen tadi. Okay, daya komponen tadi So kalau tadi komponen tu, okay, awak cari daya komponen X dan Y. So sekarang ni saya nak sambung daripada daya komponen ni awak akan cari total daya pada paksi X dan Y. Dah dapat total, awak akan cari dia punya resultant force FR dan kemudian awak akan cari dia punya sudut ataupun kita panggil dia direction of resultant force. Alah, buruknya tulisan ni. Okay. So, ataupun theta R lah. Okay, kat sini dia adalah theta R. Okay. So, first step tadi daya komponen tu dah selesai. Awak dah selesai dah belajar tadi. Okay. Total daya pula mudah aja. Total daya tambah-tambah lah. Yang ni lah kat sini dah yang pentingnya positif, negatif. Okay. Dekat sini lah pentingnya positif, negatif. Kalau awak salah positif, negatif. So, awak akan salah. Awak akan salah cari dia punya total, jumlah. Okay. So, bila dekat sini dah salah, bang. So, minta perhatian. Bila dekat sini dah salah. Okay. Bila dekat sini dah salah.
ke bawah ni salah lah. So dia berkait lah. Okay, jadi kat atas yang pertama tu kena betul-betul. Okay, kat sini awak kena cari betul-betul. Kena tahu betul-betul kat mana sin, kat mana cos. Okay. Jangan salah sin cos dan jangan salah direction lah. Positif, negatif. Okay. So seterusnya, bila dah dapat daya komponen tu, awak akan kira dia punya total. So awak akan dapat jumlah fx. Tadi. Tak keluar pula. Mana pen saya? Pen. Okay. Okay, awak cari dia punya. Okay. Tak keluar Sekejap Berapa pula? Okay. So awak kena cari dia punya total. Bila dapat total tu tambah je lah. Okay. Kemudian awak kira. Ini adalah rumus FR. Dan ini adalah rumus theta R lah. So saya terus kepada rumus FR sama dengan punca kuasa jumlah Fx kuasa 2 tambah jumlah Fy kuasa 2. Okay, so ini adalah rumus FR. Okay, kalau ada 10 daya, awak tambahlah daya tu 10. Jumlah daya, ini jumlah jumlah daya. Ini simbol jumlah. Jumlah. Okay. Kemudian theta R, nak cari theta R. Theta R sama dengan tangent inverse jumlah Fy bahagi jumlah Fx. Itu sahaja. Okey. So tambahan rumus itu sahaja. Boleh? Boleh tak rumus ni? Ada masalah tak? Boleh. Hello. Boleh. Ada dok orang ni? Ke saya cakap seorang-seorang? Ada puan. Ada? Ke saya cakap seorang-seorang? Ada Ada penonton. Kami sentiasa bersama puan. Ada. Okey. So kalau yang ni pengenalan baru. Okey. So kita masuk pada contoh lah. Okey, saya pergi pada contoh lah. Okey, so contoh ni page yang seterusnya lah. Awak tengok page yang seterusnya. Mana saya contoh? Okey, so untuk yang ni, biasanya saya ajar sebelum ni, saya suka awak buat table lah. Bila buat table tu rasa macam lagi nampak lah. Okey, so saya buat table. So untuk yang ni kita akan buat table lah. So saya akan terangkan solution dia lah. Okey. Sama juga soalan dia. Soalan dia berbentuk macam ni lah. The link figure below is subjected to two force. So kita ada dua force, F1, F2. Determine the magnitude and direction. Okay, so untuk case yang ni dia akan tanya magnitude dan direction of resultant force. Resultant force ni adalah Fr. So magnitude ni adalah nilai Fr. Okay, nilai. Okay. Direction adalah theta R lah. Theta R. Okay, so soalan dia nak Fr dan juga theta R. Okay, so untuk selesaikan masalah ni, okay, first step kita akan cari dia punya daya Fx dan juga Fy lah, komponen yang tadi tu. Okay, saya lebih suka kalau kita buat dia dalam bentuk table. Awak buatlah table. Saya ingat. Sekejap Aduh. Bila online ni, cabarannya beginilah. Okay, nak buat table pun saya ingat. Saya kena pakai pembaris. Okay. So kita buat table. So dekat table awak tu. Okay. Dekat table awak tu. Kita bahagikan kepada beberapa kolom. Kita buat 3 kolom. Alright. Okay. Okay. So first kali dekat kolom yang pertama tu kita letak dia adalah force lah. Force berapa. Okay, kemudian yang ni X component dan juga Y component lah. Okay. So force kita ada F1 adalah 600. Okay, kemudian kita ada F2 400. Okay, so X component ni maksudnya daya pada pasti X. So kalau awak tengok dekat gambar ni, okay, awak tengok dekat gambar ni,
kita boleh lukis dia punya segitiga. So fx, f1x, f1y. So kat sini kita akan dapat f2x, f2y lah. Okay. So daripada sini, daripada mata kasar awak tu awak akan nampak. So fx apa dia? Sin ke cos? fx guna sin ke cos kelas? Sin. Ya ke? fx. Kos lah Syuk. Okay, so sini 600. So sudut 30. So fi kat tepi tu. So kita akan guna Kos. Cos. okay, kita akan guna cos. Okay. So dekat sini akan Cos. dapat 600 cos 30. Betul tak? Betul ke tidak? Betul. Okay. So bila kat sini cos, satu lagi kena sin lah. 600 sin 30. Okay, so tips. Saya nak bagi tips sikit. Okay, tips ni mahal. Kena ingat lah. Okay, saya nak bagi tips sikit. Kalau awak perasan, bila awak ada segitiga, awak ada segitiga tu kan. Puan. Hello. Puan. Hello. Puan. Buang Hello. Puan. tapi kok suara tak ada. Kok hilang? Oh, ya. Adi, semalam ni. Kita semalam ke ni? Weh. Upin, oh Upin. Baik. Jangan panggil-panggil. Ini bukan Upin ni. Jangan panggil. Nama saya John. Okey. Aduh, seru ke? Jamal. Testing. Yeah, dengar. Oh, Gimana buat? Puan pergi mana Puan? Lain saya putus. Kami kangen. Okay, tadi saya terputus sampai mana? Tu dekat segitiga tu, kat belah kanan tu Tengah jalan. Okay, situ Hai, kacau tu kan. Apa tadi nak cakap? Dah lupa dah. Okay, tips. Saya nak bagi tips. Tip mahal. Okay, tips. Okay, kat sini. Bila awak tengok, bila sudut ni, sudut yang hampir ni, sudut yang ada ni, diberi ni, dia hampir dengan paksi apa? Okay, bila dia dekat dengan paksi tu, dia akan jadi cos. Okay, saya bagi satu lagi contoh. Contoh macam ni lah. Okay, so sudut kat situ, theta kat situ. Theta ni dia dekat dengan paksi Y. Kan? Dia dekat dengan paksi Y. So Y awak, Fy awak akan jadi cos. Okay, cos theta lah. Letaklah theta berapa kat sini kan, ikutlah soalan. Okay. So yang ni contoh 100. Okay, contoh 100.
Okay, so bila dia dekat dengan contoh Pak C ni, dia akan jadi cos. Automatic dia akan jadi cos. Confirm dia akan jadi cos. Dia tak akan jadi sin. Okay, bila yang jauh daripada dia, okay, contohnya yang ni ni Pak C X. Ke depan dia ada Pak C X, so sini akan jadi sin. Okay, sin. Yang ni pun sama. Y akan jadi sin. Okay, so tip kat sini saya nak bagi. So tengok sudut kat mana dia dekat dengan Pak Siawa, apa, kemudian dia akan jadi cos lah. Boleh tak? Dapat tak? Dapat Puan. Alhamdulillah Okey. faham. Okay, so siapa, kalau sebab kita nak cepat sebab nanti dalam final awak ada 2 jam saja nak jawab banyak. So, kena cepat lah. Kalau lambat tak dapat. Si padam jap. Tak detect Aduh. Dia tak hilang. Tak hilang. Puan salah pakai marker ni. Oh, hilang dah tiba-tiba. Dia slow. PC saya slow Oh, lah. dia ni delay Dia delay. Saya direct PC pun dia delay kan. Okay, hilang so semua. sambungan. Okay, sambung dah. semula Oh, Okay, kita sambung untuk daya seterusnya lah. So 400 kat sini 45. Okay, maksudnya sudut kat sini 45. Okay, sudut Z sudut Z. Okay, kalau sudut Z bawah ni 45, atas ni akan jadi 45. So automatik awak punya ni akan jadi 400 sin 45. Satu lagi akan jadi 400 cos 45. Okay. So kat mana negatif? X ke Y? X. Okay. So X X. negatif So X ke belakang, X negatif. Okay. So bila dah kira, yang ni cuba tolong kira sekejap. Okay, sebab saya nak cari total. Tolong kira. Berapa jumlah, berapa 600 cos 30 dapat berapa? 600 sin 30 dapat berapa? 519.62. Yang mana? 600 cos 30. 519.62. Okay, lagi? Sin? 600 sin 30 dapat apa? 300. 400 sin 45? Negatif 282.84. Satu lagi. 400 cos 45. 282.84. Okay. So beres. So seterusnya kirakan dia punya total jumlah. So 519.62 tolak negatif kat sini. So tolak. Okay, kalau awak pun jawapan positif tambah. So kat sini dah penting negatif positif. So 519.62 tolak 282.84 dapat berapa kelas? 237.12. 237.12. Alamak. 237.12. Yes. Betul. Okay. So tambah yang ni. Betul. Kasih tambah. Kasih Y. 500 kot. 3. Congak je ni kan. Dia delay. Aduh, kenapa pen saya delay? Tak keluar. 582.84. 582.84. Delay tu. Dia delay lah, dia tak keluar. Aduh, saya punya okay, ada pula. 582 point berapa? 84. 84. Okay. Bergurau pula dia. Okay, so tadi saya cakap step dia. So step 1, step 2 settle Yang ni 1, 2 total settle. So sekarang ni kita nak kira resultant force dan juga direction of resultant force. Okay, so nak kira direction of resultant force.
Okay, so FR FR sama dengan punca kuasa jumlah Fx kuasa 2 tambah jumlah Fy kuasa 2. Okay, so dekat sini ambillah nilai total. Total ni. Okay, so 237.12 kuasa 2 tambah 582.84 kuasa 2. Dan kemudian punca kuasa. Tolong kira. Berapa dapat? Berapa dapat? FR. Kejap. Puan, kejap. Delay. Delay. Tambah kan. 236.77 kuasa 2 tambah Dah. 582.84. 629.23. So, awak akan dapat 629.23. 29.23. Okay, dia punya ni unit Newton tulis. Jangan tak tulis. Newton. Okay, Newton tulis. Okay. So, selesai. Itu saja FR. Okay, yang ni selesailah. FR dah dapat. So, kita nak cari theta R pula. Okay, nak cari theta R. Theta R sama dengan tangent inverse jumlah Fy bahagi jumlah Fx. Okay, so tangent inverse Fy berapa? Dapat 5. Ambil balik lah jumlah Fy tu. Okay, 582.84. Okay, bahagi 237.12. Berapa dapat? Tan inverse. Berapa dapat? 2.458. Itu boleh inverse kan? Inverse kan dulu. Tangent inverse. Maksud Macam mana je? 582.84 bahagi 236. 582.84. Kemudian shift tangent answer. Okey. Terlepas kat situ lah guys. Lepas tu dapat apa? 67.86 Saya punya 6789. Betul tak? 6789. Ataupun awak boleh bundarkan je lah. So 68 je lah. Saya mudahkan tapi jauh Okay. sangat 9 je. Okay, so kita akan dapat 68 je lah. Kita letakkan satu angka. Okay, degree. Selesai. Itu saja untuk skala notation. Okay. Itu saja. Selesai habis dah lah skala notation. Baik, 67.86. Dan 7.86 saya bundarkan. Boleh? Ada soalan? Okey puan. Ada soalan tak untuk skala notation? Kejap puan kejap. Nak tengok kejap puan Okay, satu lagi. Bila awak dah kira kat sini, so awak dah dapat FR, awak dapat theta R. Last kali tolong lukis lah. Okay, tolong lukis kat mana berlakunya FR tu. Satu lagi step. Yang ni untuk bagi kita nampak. Okay, saya lukis kat atas tu Bila saya tukar pen, dia akan delay. Okay, so saya tak boleh tukar colour. Good. Okay, bila saya tukar colour pen, dia akan delay. Okay, so sudut 68 kat mana? Kat atas kan? Jadi FR awak kat atas ni lah. Sini FR. Yang ni sudut theta R sama dengan 68. FR sama dengan 629. Bolok lah. Sini awak tulis saya dah sampai hujung. 629
0.23 Newton. Okey. Okey, baru complete awak punya solution tu lah. So kadang-kadang ada soalan dia nak paksi lukisan ni. Fy, sini fx. Okey, siap label semualah. Okey, sebab ada soalan dia nak sehingga awak lukis tu. So jadi langkah selamat kena sampai lukisan tu lah. Okey, lukis kat mana berlakunya FR tu. Okey, itu adalah langkah selamat lah sebab kadang-kadang dia ada markah kat situ. Okey, ada soalan tak? Okey Puan, setakat ni Alhamdulillah masih berjalan dengan lancar. Tak ada soalan lagi Puan. Yang lain? Amer, boleh Amer? Ke Amer dah hilang? Boleh? Amer? Boleh Puan. Izlan boleh? Hai. Siapa lagi? Hasha boleh tak Hasha? Ada soalan tak? Quiz satu. Quiz Tak satu. ada soalan. Masih bang. Quiz satu. Okay, so quiz satu akan keluar yang macam ni lah. Okay, boleh? Tak ada soalan? Confirm? Anda yakin dengan jawapan anda? Saya nak awak tukar-tukar muka tu. Saya nak awak tukar-tukar muka. Kejap ada rambut, kejap tak ada rambut tu. Syukri. Boleh. Adalah member saya ajar buka-buka je. Saya pun ikut je lah. Apa? Apps guna apps. Okay, so kalau tak ada soalan, kita buat saya akan buat satu contoh sebelum saya tinggalkan awak. Laju je pun nak tinggal kan. Okay, so saya tinggalkan awak dengan soalan lah. Sampai hati. Kan, okay. Saya akan saya akan tunjuk satu lagi contoh. So exercise ni, awak boleh scroll awak punya apa ni? Nota. Nota tu boleh scroll ke bawah-bawah sikit, ada exercise. Kita akan buat nombor 1. Boleh. Yo. Okay, so soalan ni pun sama juga. Dia nak magnitude dan juga direction. Esok kita kelas ganti 10.30. Boleh kan? Awak kelas pagi kan? Pukul 8 ke berapa? Tak ingat. Saya nak ganti pukul 10.30. Boleh kan? Boleh, insyaAllah. 9.30 pagi. 10.30 sampai 12. 10.30 sampai 12.30 lah. Sebab awak habis kelas pukul 10 tu awak pergi dah makan dulu. Kita start pukul 10.30 lah. Boleh. Okay, so kita tengok soalan exercise nombor 1 ni. Okay, dia nak magnitude sama juga. Magnitude, direction. Magnitude. Okay, so magnitude saja FR lah. Direction, theta R. Okay, resultant force tu. Okay, kat sini dia ada bagi 3 daya. So kat sini saya letak F1, F2, F3 lah. Okay, buat kotak macam biasa. Awak buatlah cantik-cantik. Saya pakai tangan. Dia bergelembung-gelembung. Huduh. Okay, saya buat panjang sikit. Okay, so dekat sini label kan macam biasa. Force lah. Force, X component, Y component. Okay. So force yang pertama kita ada 300. Kemudian kita ada 400. Kemudian kita ada 250. Okay. So Fx untuk F1x. Cos ke sin? Kos. Ni apa? Kos. Kos sudut berapa? Kos 50. Kos 30. Kiranya 300.
Salah dah. Salah dah tu. Astaghfirullahaladzim. Tarik balik. Kan kalau awak tengok F1 ni, dia pada paksi apa? F1 tu. Pasi X. Pasi X. Okay, so dia directed along faksi X. Dia betul-betul tegak. Okay, bila dia betul-betul tegak, Macam mana? mana dia? Aduh. Okay, kalau awak tengok tu, untuk lukis, okay, saya tanya awak lah, untuk lukis F1, saya perlukan sudut tak? Dia kosong kan. Sebab dia betul-betul atas tu. Lalu tu 300 lah. Kan? Ya, okay. So dia betul-betul pada paksi. Pakai lama. Cursor saya hilang ke apa ni? Saya tak nampak cursor saya. Oh, bolok Hello, awak kat mana? Gangguan. Kejap saya kehilangan Koma. cursor saya. Koma. Apa? Koma. Buat apalah dia ni? Kenapa cursor saya tak nak pergi ke sebelah? Oh, so kalau dah ni, so 300 je lah. 300 saja. Oh, Okey. kalau Y? Okey, 300 saja. Y tak adalah, Y dia kosong. Sebab dia tegak betul-betul dekat paksi X. So, Y dia akan jadi kosong. So 3, oh 3. So geram. Y kosong. Yes, Y kosong. Tu. Ish, susah pula kan? Apalah masalah. Saya punya. Oh. Okey, so Y awak kosong. So dekat sini X awak adalah 30. So abaikan yang dah terconteng tu. Saya bermasalah dengan ni. Sekejap Kabut lah Saya rasa saya kena guna OneNote kot. Okey, sambil-sambil saya buka OneNote saya, awak boleh kira lah. Awak boleh kira awak punya siap-siap F1, F2, F3. Sekejap lagi saya tanya. Saya nak tukar. Alah, kejap. Kira. Lukiskan dalam awak punya dalam jawapan awak tu. Sekejap lagi saya tanya. Sementara saya tukar kepada OneNote. Tadi saya guna Tadi saya guna ni dia serabut. Saya nak tukar, saya nak buka saya punya OneNote. Saya drag sikit ke bawah. Kira siap-siap, sekejap lagi saya nak tanya. Saya panggil siapa-siapa yang saya rasa saya nak panggil. Sekejap Puan, saya tak dapat soalan ni gini. Saya tengok soalan. Nak tengok soalan tu. Okay, boleh nampak tak yang ni? Ni soalan. Puan minta zoom sikit Puan. Okay, so saya lukis balik dia punya table. Okay, demi yang terbaik. Okay, so kat sini saya lukis saya punya table. Wih, ke langit pergi dia. Okay. So awak lukis awak punya table tu. Alah, tak cantik lah. Biarlah. So sini force. Apa tadi? X component. Y component. Okay. So force kita ada F1, F2, F3. Okay, force kita ada 300, 400 dan juga 250. Okay. So dekat sini yang tadi saya cakap yang tadi itulah. Okay, bila dia berada pada paksi X, kita boleh direct saja ambil nilai. Tak payah buat sin cos pun tak apa sebab dia betul-betul dekat paksi X tu lah. Okay, so bila dia paksi X, sudut dia kosong. So kalau awak tekan kalkulator pun F cos kosong akan jadi 300, F sin kosong akan jadi
kosong lah. Okey, jadi tuliskan sahaja dekat sini 300 dan juga kosong. Boleh tak yang ni? Ada soalan tak? Jelas kenapa 300 dan kosong? Kenapa 300? Kata kosong. Pasti X 300. Ni pasti X. Okey, nilai tu berada pada pasti X. Sebab Ada itulah dia nilai lah. 3. Kiranya ada Ah, nilai. sini kan 300 tu ada nilai kat situ. So dia 300 pada paksi X dan kosong pada paksi Y. Okey, so selesai yang 300 tu, sekarang ni kita nak cari yang F2. F2 kita ada 400 sudut 30. Okey, so kalau awak bawa keluar, okey, 30 400 F2X F2Y. Okey, so dekat sini cos ke sin? X komponen. Biha, saya nak biha. Biha ada biha. Alamak. Ya. Berapa biha? Tin. X komponen. Cross. Yakin. Cos. Apa cos? Ah. Cos apa cos? Cos 400. 400 cos 30. Okay, so 400 cos 30. Jadi Y komponen jadi apa biha? 400 sin 30. 400 sin 30. Positif negatif? Positif. Dua-dua positif. Betul tak? Dua-dua positif. Dua-dua positif. Okay, so tolong kirakan 400 cos 30 dapat apa? 346.41. 346.41. 346.41. 400 sin 30? 200. Okey, beres. Bijak dah tu. Okey, so seterusnya kita nak pergi pada 250. So kalau awak tengok dekat 250 tu, dia ada segitiga kecil kan? 3, 4, 5. Okey, so bila ada segitiga kecil kat situ, Mana pun? dekat soalan tu, kan ada segitiga kecil kat tepi tu. Saya zoom sikit. Nampak? Ada tapi tak. Ni. Tu nampak tak? Sebelum saya conteng tu. Weh. So awak boleh tengok dekat nota awak lah. Kan? Dia tak bagi sudut. Okay, untuk kes yang ni dia tak bagi sudut tapi dia bagi segitiga macam tu. Okay, bila dia bagi segitiga macam ni, awak boleh direct kira lah. Okay, tak perlu sin cos. Boleh ambil sahaja nilai. Ataupun awak nak kira pun boleh juga. Tak kisah. Boleh juga. Okay, contoh. Kat sini 3, 4, 5. Okay, awak kena cari dia punya sudut theta pun boleh. So contohnya saya nak guna tangent. So tangent theta sama dengan tangent apa? Opposite. Saya apa tu kata TOA. Okay, opposite per adjacent kan. So tangent 3 per 4. So theta awak akan dapat tangent inverse 3 per 4. Saya kira dapat apa sudut situ. Tiga 36.87. Okay, 36.87. So ataupun awak boleh bundarkan kita guna 37. 37 je lah. Okay, so sudut kat sini 37 lah. Okay, so awak boleh kira 37 daya 250, sini F3X, F3Y. Okay, so X ke belakang, so negatif lah. So ini salah satu cara lah. Okay, so bila macam ni berapa? So X komponen. So awak akan dapat apa? Azimi ada Azimi. Alamak. Lama, ada tak ada. Dengar ke tak dengar? Azimi. Azimi ada Azimi. Abid Naufal. Oh, Abid. Ya, Puan. Abi.
Okey Abid, X komponen kita apa Abid? Ya. 250 cos 37. Okey. So 250 cos 37. Negatif positif Abid? Negatif. Negatif. Okey. FY? FY 250 sin 37. Sin 37. Jadi total dapat berapa? X. Total X dapat berapa kelas? 250. 159.73. Tu yang mana tu? FX, FY. X. Berapa dapat? 159.73. Negatif. 200 lah. Sorry. Salah. Macam salah. Negatif 199.65. Okey, so negatif 199.65. 199.66. Okey, tak boleh lah tu. Okey, so satu lagi. 150.45. 150.45. Okey, settle untuk daya komponen. Okey. 200 So, Aku tulis 200 tu. 2.5. Tu yang salah tu bila final tu. Gitulah tu. Itu yang geram. Tulis tu betul. Itu kesilapan lah tu. Selalu juga Soalan bagi lain, awak kira Minta maaf lain. Puan. Takutlah Puan. Sebab dalam final selalu silap. So saya sakit hati bila macam tu kan. Sebab awak boleh buat sebenarnya tapi awak hanya sekadar silap human error. So tu tak sepatutnya lah. Okay, sebab awak rugilah. Sebab awak boleh buat sebenarnya tapi salah. Bila salah situ salah jugalah. Okay, boleh kirakan total. Saya nak panggil siapa? Saya nak panggil Haziq. Haziq ada Haziq. Haziq mana Haziq? Berapa total? Tak ada Haziq? MIA. Tadi Azimi tak ada kan? Haziq tak ada. Siapa lagi ni nak panggil ni? Haziq Ana Pergi puan. mana? Haziq Ana. Mana-mana je lah. Haziq Iqmal pun boleh. Haziq Iqmal ada. Berapa Haziq? Iqmal, tolong totalkan. 300 tambah 346 tolak 199. Dapat berapa? Sekejap puan tengok. Kira. Okay, baik. Take your time. Okay. 146.76. Berapa? 146.76. Saya salah je. 75. Jawapan saya 400 lebih kan? 300 tambah 346 tolak 199. Ya Allah, 300 lah. 446.76. Okey. So 446.76. Ada 3 daya tadi. Ada 300 tambah 346 tolak 199. Y komponen dapat berapa Haziq? 200 tambah 150. Ini kosong 350.45. Okey, so awak akan dapat 350.45. Okey, selesai. So step 1, step 2 selesai. Step yang ketiga kita nak cari FR. Okey, so nak cari FR. Cari FR, tukar pen pula. Okey. So nak cari FR, guna rumus yang sama juga. FR sama dengan punca kuasa jumlah F X kuasa 2 tambah jumlah F Y kuasa 2. So Fx kita ada 446, Fy kita ada 350. So 446.76 kuasa 2 tambah 350.45 kuasa 2. Berapa total? Kira. Kira. Cepat. 567.81. Okay, so awak akan dapat 567.81 Newton. Okay, so ini adalah nilai FR. So theta R yang terakhir, nak cari theta R, tangent inverse jumlah Fy bahagi jumlah Fx.
So tangent inverse 350.45 bahagi 446.76. Dapat apa? 38.11. So dapat 38 lah, 38 degree lah. Okay. So ini adalah theta R. Selesai. Puan, Ya. saya nak tanya. Nak tanya. Ya. Yang FR tu kan, saya pergi dengan kalkulator. Saya tengah punca kuasa 446 tu apa kan? Capur-capur tu kan? Berapa saya tak tahu gitu eh? Awak dapat apa? Dapat panjang. Nak senang macam ni biar awak tekan kalkulator tu 446.76 kuasa 2 tambah 350.45 kuasa 2 dulu. Lepas tu baru punca. Baru punca kuasa. Try dapat tak? Lagi ada soalan lain? Jual. Ya, kalau nak buat stoko kena tok kurungan deh. Kalau buat stoker gitu. Okey, Baik tu. Setongkol tu. Baik. Okey. So sementara Biha kira, kita lukis lah. Okey, sementara Biha siapkan dia punya kira tu dapat ke tidak. Kejap lagi kita tunggu. Okey, boleh step yang terakhir, tolong lukis. Okey, lukiskan. Bila lukis tu lukis sempurna, jangan cacat lah. Cacat tu maksudnya Pak C tak ada label, Pak C tak ada arrow. Tahulah nak cepat kan? Pastikan dia sempurna lah. Okey, sudut 38 berada pada area sini lah. Kan awak ada 360 darjah kan? Awak kira. So bacaan sudut kena bermula daripada sini positive x axis. Positive x axis baru kita pusing, kita rotate dia. Okey, kita akan rotate dia 360 darjah. Tapi mesti bermula daripada pasti X ni. Okey, so jadinya awak punya FR berada dekat sinilah. Okey, kat situ. Sebab dia nak sudut 38 degree. Dan labelkan dia punya FR. FR sama dengan 567.81. Selesai. Okey, Biha tadi dapat tak kira? Dapat. Dapat okey. So yang lain boleh tak? Sebab tadi kalau awak tak kira, awak tak buat letak kurungan tu kan, Biha, bila awak tak letak kurungan, dia akan faham, dia akan macam ni, 446 kuasa 2. Bila awak tak letak kurungan, dia akan yang ni je, tambah 350 kuasa 2. Dia takkan punca kuasa yang belakang juga, sebab tak ada kurungan. Dia akan baca yang depan je. Maksudnya, awak, punca kuasa yang depan je, yang tadi je. Sebab tu tak dapat. Okey, yang lain ada soalan? Faham. Setakat ni Puan, Alhamdulillah faham. Senang pula kan? Alhamdulillah. Okey. Tak, So, dia senang tapi dia banyak. Okey, buat. Dia banyak step tapi stepnya yang sama sajalah. Okey, cuma yang awak perlu hati-hati bila nak cari dia punya komponen tu lah. Okey, dia punya komponen. Daya komponen positif negatif tu kena hati-hatilah. Okey, sebab selalunya silap di situ. Okey, dan juga satu lagi kesilapan bila salah tengok lah. Daya patutnya 250, dia letak 200 kan. Itu pun salah. Itu adalah yang kesalahan yang general lah yang semua orang selalu buat. Human error. Okey, boleh ada soalan? Tak ada Puan. Tak ada Tak ada Puan, boleh teruskan. Tak ada dah. Saya nak masuk skala notation je hari ni. Kan banyak nanti orang tak ingat. Saya nak sambung lagi kuliah. Tak payahlah, saya nak bagi latihan. Okay, saya nak pastikan awak boleh buat skala notation baru saya akan masuk Cartesian vector notation So kita ada 3 step So minggu lepas awak dah belajar parallelogram. So ini adalah yang ni adalah cara yang pertama. So boleh guna ikut kesesuaian. Okay, ini adalah cara yang pertama, ini parallelogram. So cara yang kedua yang tadi yang kita belajar tadi, skala notation. Ini skala notation. Okay, yang ni namanya skala notation.
Okay, so kalau soalan tak bagi tahu, dia just tanya berapa magnitude direction, berapa magnitude dan direction. Dia tak cakap suruh guna apa. So awak boleh pilih mana-mana lah. Tapi kalau soalan dah cakap, kena guna skala notation, awak kena guna skala notation lah. Bila awak guna parallelogram, salah lah. Okay, so pastikan baca soalan betul-betul. Okay, so last sekali, kita akan pergi kepada Cartesian vector notation ni. Cartesian vector notation ni saya bercadang untuk masuk esok lah. Okay. Mana? Tak jumpa dah. Ni. Ini yang Tak ada terakhir lah. Wan. Okay, Cartesian vector notation ni mudah aja. Okay, cuma tambah IJ je. Tapi esok lah saya explain. Ada yang tak ada ke esok? Ada Wan, tapi saya kebal mula masa-masa ni. Saya dah tahu lagi. 10.30. Esok saya ganti kelas pukul 10.30 lah. Kalau tak ada, nanti saya share video lah. Siapa yang tak ada tu saya akan share video lah. Okay. So boleh belajar sendiri melalui video. Okay, tapi kuis 1 jangan lupa hari Rabu 8.30 malam. 8.30 malam masuk skala notation. Okay, yang ni lah skala notation yang ni. Okay. Apa dia? Memang bab tu saja je. Satu soalan je. Sebab kuis kan. Satu soalan saja 15 minit saja. Ini semua kena buat dalam masa 15 minit. Jangan lambat. Okay, kena praktis lah laju sikit. So yang ni besok saya akan cover. So ini adalah cara yang ketiga lah. Okay, cara yang ketiga untuk cari 2D dan cara yang terakhir. Okay, so saya akan tinggalkan awak dengan soalan. Satu soalan ke nak? Satu ke dua? Satu. 3 Abang. Tu cukup Wan. 3 nak? 1, kedua, ketiga. Okay, sekejap saya tengok soalan ni. Okay, so saya tinggalkan awak dengan soalan nombor 2. Nombor 2. Mana nombor 2? Nombor 2 ni senang sangat pula kan? Sekejap saya baca sikit. Ni direct soalan tak? The presentation. And installation data from business. Okay, soalan nombor 3 Boleh nombor 3. Satu soalan. Satu soalan saja sebab esok kelas lagi kan. Boleh ke tak boleh? Hello? Boleh. Soalan nombor 3 saja. Nombor 3. Betul. Confirm nombor 3 kejap lagi saya confirmkan sama ada submit di Sidos ataupun di Google Form sebab saya nak buka Sidos dulu, hanya saya tak buka lagi, nak tengok okey ke tak Sidos. Okay, so sebab kita habis awal, tolong buat dan submit sebelum pukul 12. Ni terus buat lah, okay. Awak terus buat, kalau ada soalan boleh PM saya. Okay, dah hantar sebelum pukul 12. Sekejap lagi saya maklum semula nak hantar dekat Sidos ataupun dekat Google Form. Boleh? Ada soalan sebelum Boleh kelas puan. Okay, boleh. So boleh sambung buat soalan nombor 3. Sebarang masalah boleh PM saya. Okay. So kalau tak ada apa-apa kita berakhir di sini. Kita jumpa lagi esok jam 10.30 pagi. Okay, boleh? Boleh. InsyaAllah. Okay, so kalau tak ada apa-apa, terima kasih pada yang join. Okay, terima kasih pada yang join. Kita jumpa lagi pada hari esok jam 10.30 pagi. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Okay. Beres.